Tajuk assignment berkumpulan yang kami pilih ialah teori kedatangan Islam ke Malaysia. Terdapat beberapa teori yang popular tentang kedatangan Islam ke tanah Melayu. Teori pertama adalah teori dari tanah Arab. Sejarah kedatangan Islam ke alam Melayu sangat berkait rapat dengan hubungan dagang yang terjalin dengan tanah Arab sejak sebelum orang Arab sendiri memeluk agama Islam. Walaupun penyebaran agama Islam ke alam Melayu dipelopori oleh pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, namun Islam telah sampai ke alam Melayu lebih awal lagi. Menurut catatan sejarah, bangsa Arab yang menduduki selatan semenanjung tanah Arab yang mengharungi lautan India sebelum kemunculan agama Islam. Mereka menjadi perantara pedagang Eropah dengan Asia dari India dan barat rantau Melayu. Walaupun pada akhir abad ke-5 hingga ke-7 Masihi, pedagang-pedagang Rom dan Parsi cuba menguasai perdagangan di lautan Hindi. Namun pedagang-pedagang Arab masih dapat meneruskan perdagangan mereka sehingga kedatangan orang Portugis pada akhir abad ke-15. Menurut John Crawford dalam bukunya History of the Indian Archipelago, Islam datang ke Nusantara dari tanah Arab. Ini dibuktikan dengan catatan ketiga pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada abad ke-7 hingga ke-10 Masihi. Orang Arab Islam telah berada di Nusantara. Mereka mempunyai angkatan laut yang kuat dan menjalankan perdagangan sambil menyebarkan Islam sepanjang perjalanan ke China melalui Nusantara. Dalam catatan dari sumber Cina, terdapat hubungan perdagangan Arab di perairan Asia Tenggara. Contohnya, orang Arab sudah berada di Sumatera pada abad ke-7 Masihi dan telah membina perkampungan di bahagian barat kepulauan tersebut. Zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Al-Malik 715-717 Masihi telah menghantar sebanyak 35 buah kapal ke Muara Salak di Jambi. Kapal ini dikatakan bertolak dari Ceylon menuju ke Palembang pada tahun 717 Masihi sebelum meneruskan perjalanannya ke China. Menurut satu catatan lagi, pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid 813 hingga 833 Masihi, seorang nakhoda telah memimpin seramai 100 orang mubalik dengan satu orang dari kalangan mereka berketurunan Quraisy berlayar menuju ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Apabila mereka sampai di Perlak, mereka menghadap Raja Perlak, Aceh dan berjaya mengislamkan baginda. Baginda Raja Perlak mengahwinkan puterinya itu dengan mubalik Quraisy itu tadi, sementara mubalik lain berkahwin dengan wanita biasa. Hasil perkahwinan mubalik Quraisy dengan puteri raja tersebut, Allah kurniakan mereka seorang putera lalu diberi nama Said Abdul Aziz yang kemudian menjadi Sultan Perlak. Teori kedua tentang kedatangan Islam ke Malaysia adalah teori dari India. Terdapat teori menyatakan bahawa Islam di alam Melayu datangnya daripada India. Teori ini dikemukakan oleh Snart Hogronje dan Brian Harrison. Mereka berpendapat kedatangan Islam di alam Melayu dilakukan oleh para pedagang Islam yang bermukim di Gujarat dan Malabar. Pada abad ke-13 Masihi, apabila kerajaan umat Islam di Arab menguasai bahagian barat dan timur India, mereka menjadikan Malabar sebagai pangkalan penting bukan sahaja sebagai pelabuhan, bahkan sebagai pusat hubungan antara timur dan barat. Dengan adanya kemudahan tersebut, saudagar-saudagar Muslim dari Malabar Coast dikatakan sering berkunjung ke Nusantara untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk tempatan. Ada pendapat menyatakan kedatangan Islam ke Nusantara ialah melalui daerah Malabar Coast yang terletak di Kerala, India. Fakta-fakta ini telah pun diterbitkan di dalam buku Profesor Dr. Hamka. Teori ini diperkuatkan lagi dengan penemuan batu nisan di Pasar yang bertarikh 1428 Masihi dan di Gresik yang bertarikh 1419. Bentuk fizikal kedua-dua batu nisan ini mempunyai persamaan dengan batu nisan di Gujarat. Realiti ini membawa kepada kesimpulan sejarah oleh sejarawan iaitu Islam sampai ke alam Melayu pada awal kurun ke-15 Masihi. Menurut Muhammad Jamil bin Mukmin, menyatakan bahawa teori bahawa kedatangan Islam di alam Melayu datangnya dari Bengal, Coromandel, India diutarakan oleh S.Q. Fatimi, Snart Hogronje, J.P. Marquardt dan G.A. Morrison, di mana menurut S.Q. Fatimi, kedatangan Islam ini dilakukan oleh para pedagang dari sana. Bengal lebih awal menerima Islam berbanding Gujarat dan Malabar. Apabila Bengal jatuh ke tangan umat Islam pada abad ke-13 Masihi, lalu dijadikan pusat pengajian dan penyebaran ajaran Islam terulung di India. Ramai pelajar yang lulus di pusat pengajian tersebut merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam bermazhab Syafi'i. Ramai daripada mereka berkahwin dengan wanita tempatan, lalu menjadikan rumah mereka sebagai tempat mengaji Quran dan fardu ain. Oleh itu, proses Islamisasi alam Melayu itu dilakukan oleh wilayah yang lebih awal menerima Islam ini. Menurut S.Q. Fatimi, para pedagang Bengal ini bermazhab Syafi'i sama dengan mazhab umum di alam Melayu.
Secara empirikal, mustahil pedagang Gujarat dan Malabar bertanggungjawab membawa Islam ke alam Melayu kerana mazhab yang dianuti mereka adalah mazhab Hanafi, manakala alam Melayu bermazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil bin Kamal Zaman ingin membentangkan teori kedatangan Islam dari Cina. Pada zaman Khalifah Osman bin Affan lagi, bapa baginda yang bernama Sa'ad bin Waqqas telah pun pergi negara Cina untuk menyebarkan ajaran Islam. Pada zaman Bani Utsmaniyah, Khalifah Al-Walid telah menghantar sepasukan tentera ke sempadan negara Cina dan berunding dengan Raja Cina. Menurut catatan Cina, pada abad ke-1, ramai penduduk di sebelah selatan negara Cina, khususnya Yunan Cina, telah memeluk Islam. Teori kedatangan Islam diketengahkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas pada zaman dinasti Tang abad ke-7. Seramai 120,000 orang telah memeluk Islam di Chaton. Pada zaman itu, pemberontak daripada kaum Tani mendesak pemerintah mengusir dari bumi Chaton dan berhijrah ke negara Champa, Kedah Patani, Palembang dan lain-lain lagi demi mendapat perlindungan. Dengan bukti tersebut ialah batu nisan pada 1028 Masihi di Pahang. Terdapat catatan dalam dinasti Song bahawa kedatangan Islam ke Nusantara melalui sepanjang pantai laut Cina dan Tiongkok pada awal 977 Masihi. Ada juga mengatakan kedatangan Islam dari Champa atau Kemboja. Pada abad ke-7 telah berlaku perkahwinan antara orang Melayu dalam kalangan kerabat diraja. Pada abad ke-8 dilaporkan Islam berkembang di daerah Pangrang Champa. Dengan bukti tersebut, penemuan batu nisan yang terukir Qad Kofi bertarikh 1039 Masihi dan sebuah monumen bertarikh 1028 Masihi. Pandangan terhadap monumen tersebut bahawa berhubung hukum-hukum ahkam Islam seperti mazhab fiqh Imam Al-Syafi'i, sistem tulisan Jawi dan tulisan Arab, nama pendakwah seperti Syekh Abdul Aziz yang mengembangkan ajaran Islam di Merah Silu. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas, hampir semua penulisan bercorak keagamaan di Kepulauan Nusantara berasal dari tulisan atau rujukan penulis-penulis Arab, bukannya penulis dari India atau Cina. Teori dari Mokyut dan SQ Fatimi adalah kurang tepat kerana abad ke-7 telah berhubungan perdagangan antara Arab dan Nusantara telah pun wujud pada abad ke-7 Masihi lagi. Pada zaman Khalifah Sulaiman bin Al-Malik telah menghantar sebanyak 35 buah kapal ke Muara Salak di Jambi. Dikatakan kapal ini bertolak dari Ceylon menuju ke Palembang pada tahun 717 Masihi sebelum meneruskan perjalanannya ke China. Namun tidak dinafikan terhadap beberapa teori yang menyatakan kemasukan agama Islam agak lewat hingga abad ke-10 atau 13 sebagaimana yang dinyatakan oleh Mokyut, SQ Fatimi, Marco Polo dan P.E. Jocelyn de Jong. Berkemungkinan menyatakan perkembangan ajaran Islam telah tersebar luas dan diterima dengan baik oleh penduduk tempatan ketika itu dengan bukti-bukti seperti batu bersurat bertarikh 1303 Masihi di Kuala Berang, Terengganu, batu nisan seorang wali Allah berketurunan Arab bertarikh 1028 Masihi di Pekan Pahang,
Batu nisan yang sangat ketara ciri-ciri keislaman bertarikh 1082 Masihi atau 1102 Masihi di Leran, Surabaya. Kesimpulan daripada saya tentang teori kedatangan Islam, teori dari Cina, teori dari Arab dan India. Kedatangan Islam dan perkembangannya telah memberi pengaruh dan kesan yang besar kepada masyarakat tempatan di alam Melayu daripada aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Terdapat kekeliruan timbul dalam memahami dan mengenal pasti pengaruh Islam terhadap masyarakat Melayu. Lantaran terdapat pengaruh lain sebelum kedatangan Islam seperti animisme, Hindu dan Buddha. Justru itu, pada masa yang sama, teori kedatangan Islam ini perlu diperhalusi kerana ianya mempunyai hubung kait dengan penerbitan dan penyebaran Al-Quran yang turut sama berkembang semasa bersama dengan perkembangan Islam di alam Melayu. Sekian daripada saya, Muhammad Akil bin Kamal Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahril bin Muhammad Jeffrey. Saya akan membentangkan kesan kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Terdapat 5 kesan kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Yang pertama, kepercayaan atau akidah. Kepercayaan ialah perubahan daripada kepercayaan Hindu-Hindu, Buddha kepada kepercayaan Islam, Tauhid. Yang kedua, ianya meneruskan suatu zaman baru, Syed Naqib Al-Atas, dan memberi kesan kepada perubahan rupa dan jiwa Melayu. Mencetuskan perubahan dalam aspek keprihadatan, kepribadian, sosial dan sebagainya. Yang kedua, politik dan pemerintahan. Konsep pemerintahan dan politik berteraskan kepimpinan Islam baik dari segi falsafahnya dan dari segi persalahannya. Yang kedua, konsep dewa raja, raja sebagai penjelmaan dewa, diganti dengan konsep khalifah, iaitu pemegang amanah Allah, iaitu Zulullah fit alam dan Zulullah fil ard. Gelaran sultan diguna pakai menggantikan gelaran raja. Dan yang ketiga, perundangan. Undang-undang Islam menjadikan asas sistem undang-undang dan peraturan dalam pemerintahan. Kedua, Melaka memperkenalkan 2 undang-undang berasaskan syariah, Kanun Uthmani di Turki, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Melaka menjadi asas kepada undang-undang di negeri lain seperti Kedah, Undang-Undang Datuk Seri Paduka Tuan, Johor, Majlis Al-Ahkam Johor, Pahang, Undang-Undang Pahang. Dan yang keempat, pendidikan ataupun keilmuan. Kegiatan ilmu berkembang pesat. Pendidikan semakin melebar kepada semua peringkat masyarakat. Kedua, institusi masjid, madrasah, pondok lahir sebagai pusat keilmuan. Bahasa Melayu diangkat martabatnya sebagai bahasa ilmu, dianggap sebagai lingua franca di rantau ini. Lahir tokoh-tokoh keilmuan Melayu seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Al-Ramiri, Abdul Rauf Singkit, Abdul Samad Al-Falani dan Daud Al-Fatani. Yang terakhir, sosioekonomi. Masyarakat Melayu mengamalkan sikap kemanusiaan terpuji yang dianjurkan Islam seperti mengeratkan hubungan persaudaraan, tolong-menolong, persamaan taraf sesama manusia. Yang kedua, dalam kegiatan ekonomi, amalan negatif seperti riba, merampas dan penipuan dalam jual beli tidak dibenarkan. Amalan positif seperti zakat, wakaf dan sedekah digiatkan. Yang terakhir, konsep amal saleh, konsep jihad fisabilillah, konsep samiat diterima pakai dalam kehidupan.